Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sekelompok ulama sufi menuturkan suatu cerita. Kami di waktu malam pernah melakukan perjalanan jauh dan melewati beberapa tempat yang menjadi sarang macan, sarang binatang buas. Tiba-tiba di tempat itu kami menemukan seorang laki-laki yang sedang tidur nyenyak. Sementara kudanya dibiarkan merumput di samping kepalanya. Kami cuba menggerakkan tubuhnya dan akhirnya dia bangun. Tidakkah kamu takut tidur di tempat yang amat menakutkan ini? Ini adalah tempat yang menjadi sarang binatang buas. Kami cuba mengingatkannya. Namun, laki-laki itu tidak menampakkan ketakutan sama sekali di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan, saya malu pada Allah untuk takut pada selainnya. Dia kembali meletakkan kepalanya dan tidur. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa AS, nasihatilah dirimu jika telah menasihati dirimu, maka nasihatilah manusia. Jika tidak, maka malulah kamu kepadaku untuk memberi nasihat pada manusia. Dikatakan malu memiliki beberapa bentuk, yakni jenis. Malu kerana suatu pelanggaran dan suatu maksiat. Sebagaimana Adam AS ketika ditanyakan kepadanya, apakah kamu lari dari kami? Lalu dijawab oleh Adam AS, tidak, bahkan malu kepadamu. Malu kerana kecuaian atau kekurangan sebagaimana dikatakan pada malaikat. Maha suci engkau, tidaklah kami dapat menyembahmu sebenar-benar penyembahan. Dan jenis malu kerana pengagungan atau disebut malu ijlal. Sebagaimana malaikat Israfil AS ketika mengenakan sayapnya kerana malu pada Allah. Ini menutupkan sayapnya kerana malu pada Allah. Malu kerana kemuliaan, ini kerana sifat pemurah. Sebagaimana Nabi SAW yang malu pada umatnya yang hendak meminta mereka keluar dari acara undangan jamuan. Akan tetapi beliau, baginda malu mengatakan. Maka Allah berfirman, wala musta'nisina li hadis. Dan janganlah kamu terlalu asyik berpanjangan percakapan. Surah Ahzab ayat 53. Dan jenis malu yang berikutnya, malu kerana hubungan kerabat. Sebagaimana Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya Miqdad bin Aswad, ketika dia meminta Miqdad bin Aswad bertanya tentang masalah mazi kepada Nabi SAW. Dia malu kerana mengingatkan kedudukan Fatimah sebagai puteri Rasulullah SAW yang menjadi isterinya. Dan kemudian malu kerana perendahan. Kerana merasakan perkara itu rendah. Sebagaimana Nabi Musa AS mengatakan dalam doanya, sesungguhnya saya memerlukan sedikit dunia yang membuat saya malu untuk meminta padamu, wahai Allah. Allah pun menjawabnya, mintalah kepadaku hingga adonan tepung ataupun garammu dan makanan untuk kambingmu. Kemudian jenis malu kerana penganugerahan. Malu semacam ini merupakan sifat malu milik Allah. Yang terjadi ketika Allah menyampaikan buku catatan amal kepada hambanya setelah hambanya selesai melalui jalan titian neraka menuju syurga atau titian sirat. Allah atau Tuhan memberikan buku catatan itu dalam keadaan tertutup rapat. Saya mengatakan, engkau telah melakukan. Saya, yakni Allah, sungguh malu untuk menampakkan hasil catatan itu kepadamu. Pergi. Dan saya benar-benar telah mengampunimu. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, bahawa Yahya bin Mu'az mengatakan, Maha suci zat yang hambanya berbuat dosa. Namun, dia malu kepadanya. Fudail bin Iyad mengatakan ada 5 tanda kesengsaraan. 5 tanda kecelakaan. Itu hati yang keras. Mata yang beku. Ini mata yang tidak menangis. Sedikit malu.
cinta dunia yang panjang angan-angan. Dalam sebahagian kitab disebutkan, tidak ada seorang hamba pun yang mencapai separuh hakku. Dia berdoa kepadaku dan saya mahu menolaknya. Dia bermaksiat kepadaku tetapi tidak malu kepadaku. Yahya bin Mu'az mengatakan, barang siapa malu kepada Allah dalam keadaan taat, maka Allah akan malu kepadanya ketika dia dalam keadaan berbuat dosa. Ustaz Syekh mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya malu mengharuskan pencarian. Dikatakan pula, malu adalah pengerutan hati untuk pengagunan pada Tuhan. Dikatakan, seorang duduk untuk memberi peringatan pada manusia, maka dua malaikat memanggilnya seraya mengatakan, nasihatilah dirimu dengan apa-apa yang kamu nasihatkan kepada kawanmu. Jika tidak, maka malulah kepada Tuhan, yakni Tuhanmu yang selalu melihatmu. Junaid al-Baghdadi ditanya tentang malu, lalu dijawab, dengan melihat nikmat yang diberikan oleh Allah dan memandang buruk dan kurangnya perbuatan baikmu. Tinggal terjemahan. Di antara dua perbuatan itu lahirlah suatu keadaan dinamakan malu. Muhammad Al-Wasiti berkata, tidak akan merasakan kelazatan malu seorang yang melanggar ketentuan hukum atau melanggar janji. Ustaz Abu Ali Daqqaq berkata, malu adalah meninggalkan pengakuan di hadapan Allah. Waqar Al-Warraq mengatakan, terkadang saya solat 2 rakaat kerana Allah, lalu berpaling dari keduanya. Keadaan saya dalam posisi sebagai orang berpaling dari pencurian semacam ini merupakan bentuk rasa malu. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian. Masih lagi bicara tentang sifat malu yang merupakan sebahagian daripada iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu daripada cabang iman. Bahkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innal haya' wal iman kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maksudnya iman, malu dan iman itu kembar, bergabung keduanya. Bila salah satu hilang, maka salah satu juga akan hilang. Artinya kalau seorang tu tak ada malu, maka dia takkan ada iman. Seorang yang tak ada iman, dia takkan ada malu. Ia kembar. Bagaimana kata Nabi SAW. Dan bila Rasulullah mengingatkan kepada kita, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Setiap agama dia ada akhlak yang ditekankan. Mesti ada. Kalau kita cerita bab agama, dia ada benda yang ditekankan. Maka agama Islam ini menekankan malu. Malulah yang menjadikan sebab kita meninggalkan maksiat. Malulah yang menjadikan sebab kita buat taat. Malulah sebab kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Kerana sifat malu menjadi pendorong paling kuat berbanding sifat-sifat yang lain. Kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ini tertegak dengan malu. Tertegak dengan sifat malunya. Jadi seorang tak perlu ingatkan siapa-siapa bila dia pakai pakaian tidak menutup aurat, di sini rasa malu. Tak perlu dia rasa nak malu ke anak dia ke, malu ke kawan dia. Dia patut malu pada dirinya sendiri. Seorang yang tidak sembahyang, tak perlu dia nak malu pada fulan bin fulan. Dia patut malu pada diri sendiri. Ya Allah Ta'ala telah beri nikmat padanya. Lalu dia membayar dengan cara kufur pada Allah. Maka dia patut rasa malu. Orang yang dah tua patut malu dengan umur tua. Masih lagi leka dengan dunia. Dia patut malu pada dirinya. Sedangkan kubur dah panggil dia. Sedangkan dunia sudah meninggalkan dia. Dia pun dah tak layak makan benda tu, makan benda ni. Dia pun dah tak layak untuk pergi sana, pergi sini. Dia kerana tua dia. Maka dia patut malu dalam keadaan macam tu masih bersungguh-sungguh lari daripada Allah. Tidak bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah. Baik, ini malu yang perlu ada pada setiap manusia. Baik, kita lihat bagaimana sambungan syarah Al-Qushairi ini tentang sifat malu yang sebenar. Kata para ulama sufi, kami berjalan dan kami kenal tempat bahaya dan tempat tak bahaya. Yang kami tahu ini tempat ini ada binatang buas banyak. Ketika kami berjalan, kami tengok seorang lelaki sedang tidur dan kudanya berada dekat dengan dia meraguk rumput. Lalu kami bangunkan dia kerana tempat ni bahaya. Ada binatang buas. Lalu lelaki ni pun bangun. Lalu kami pun kata, sini ni ada banyak binatang buas. Lalu kata lelaki ni, aku malu untuk aku rasa takut kepada binatang buas lebih pada aku takutkan Allah. Maka dia kembali tidur. Kalau kita lihat cerita ini, simple ceritanya.
Tapi kalau kita lihat secara terjemahan dalam kehidupan kita, tuan-tuan tengok. Kadang-kadang kita dah duduk dalam rumah Allah, kita masih takut pada selain Allah. Duduk rumah Allah. Datang rumah Allah pagi-pagi, 3 pagi, meremang bulu roma, Ustaz. Takut. Tajuk kedua 3 pagi, pasal meremang bulu roma. Takut apa? Hantu. Pernah tengok? Tak pernah. Patutnya dia rasa malu dalam rumah Allah, dia takut selain Allah. Contoh kita dah dalam rumah Allah, dalam jaminan Allah, tiba-tiba kita takut selain Allah. Bukan kalau kita nak pergi dengan makna lebih besar pada itu. Kita ni berada dalam bumi Allah, milik Allah. Lalu kita takut selain Allah. Sedangkan pemiliknya Allah. Maka malu ni kalau kita mula faham tentang kenapa kita tidak perlu takut melainkan Allah. Sebab kita malu, Allah lah yang patut kita takut sebenar. Allah yang patut. Kadang-kadang kita takut masa depan kita. Takut masa depan macam mana anak saya. Kita lupa untuk takutkan Allah. Allah lah yang menentukan masa depan kita. Maka dengan kita faham macam ni, datanglah rasa malu kita. Macam saya katakan kadang-kadang, pergi masjid pun rasa takut juga. Takut pada lain pada tu. Padahal dia sudah berada dalam rumah Allah. Ketika kita sedang solat, kita dah berada dan jaga Allah, pun masih takut. Tengah Allah Akbar, ada bunyi pintu pula. Orang ketuk, ya Allah. Tak luruh jantung. Padahal kita tengah solat, kita dalam jagaan Allah. Kita sedang dalam jagaan Allah. Kita tak patut bimbang apa-apa pun. Sepatutnya begitu. Dan kita patut rasa malu. Ini Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Rasulullah berkata, siapa yang akan jaga aku malam ni? Sahabat dia akan jaga Rasulullah dalam peperangan. Maka 2 orang sahabat sanggup. Salah seorangnya bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala. Maka cara mereka jaga Rasulullah, Abbad dengan cara dia menunaikan solat. Dia dapat khemah Rasulullah. Lalu musuh yang cuba untuk mencari waktu kecuaian Rasulullah SAW. Tapi tengok ada pengawal depan khemah Rasulullah. Orang sedang tidur, lihat. Orang sedang solat kerana mereka bergilir jaga. Maka dipanah pada Abbad. Tentang Abbad bila dipanah, dia kekal solat. Kemudian dia panah kali yang kedua. Dia tetap berdiri kuat solat. Sehingga bila dia rasa bimbang ancaman ini mungkin kena pada Rasulullah, bukan dipikir dia. Barulah digerak teman dia bangun. Aku dipanah, bimbang keselamatan Nabi SAW. Kata dia malu untuk batalkan solat dia. Kalau tidak kerana untuk menjaga Nabi SAW. Kita kadang-kadang bunyi telefon, batal solat. Jawab. Tak malu kita pada Allah. Macam penting sangat, miss call je. Tapi kalau macam bunyi telefon ni, sampai dia mengganggu semua ibadat kita. Tidakkah kita semalu pada Allah? Tengah baca Quran, bunyi telefon, tutup Quran buka. Padahal mak cik silap call. Tak penting. Bila malu tu kurang pada Allah, lalu kita mengutamakan benda ni. Tengah solat pun sama. Tak reti, tak pandai nak tutup telefon. Dia boleh baca mesej dalam solat tu. Oh, mesej. Tetapi tidakkah dia rasa malu pada Allah? Walhal, waktu dituntut untuk ingat Allah cuma sikit je. Aqimis salata li dzikri. Waktu solat ingat padaku, kata Allah. Tunaikan solat untuk ingatku. 5 minit kita solat 5 minit, 10 minit. Tak berani ke tutup telefon? Atau tak berani ke kita silentkan terus? Even vibrate pun tak. Kerana ia ganggu solat kita. Kita bayangkan tengah solat vibrate. Ganggu tak solat? Ganggu. Tidakkah kita malu pada Allah? Dalam masa yang sedikit kita peruntukkan mengingati Allah, masih lagi kita disibukkan ingat hal dunia. Padahal yang Allah bebaskan kita, buatlah benda nak buat. Datang solat, okey solat. Tapi bila hilang rasa malu, maka semua tempat kita nak sibukkan diri dengan dunia. Semua tempat. Hatta ketika solat, hatta ketika baca Quran, hatta ketika zikir, hatta ketika mana kita patut meletakkan sedikit masa untuk belajar agama kita. Pun kita sibukkan urusan dunia. Tidakkah kita malu pada Allah? Allah dah beri masa banyak untuk kamu sibuk urusan dunia. Ni ambil sikit untuk kamu ingat urusan akhirat kamu. Biar tahu sikit hukum akam, halal haram, dosa pahala. Sikit je. Setengah jam, 40 minit. Pun disibukkan dengan dunia. Tidakkah kita malu pada Allah? Sedangkan masa-masa lain tak ada pun kita sibuk dengan akhirat. Betul-betul fully dunia. Tapi bila hal akhirat, bercampur pula dengan hal dunia.
Maka di sini kita datangkan rasa malu kita pada Allah. Yang beri kita banyak ruang-ruang untuk kita main-main. Hanya sedikit ruang untuk kita ibadat pun masih digunakan untuk main-main juga. Maka bila kita nak ingat Allah sebenar. Itu Allah peringatkan kita dengan firman-Nya. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai masanya bagi orang beriman untuk dikhusyuk seketika mengingati Allah? Kita ni orang beriman yang diberikan kelapangan dalam hidup kita. Kata Allah benarkan kita buat apa sahaja asalkan jangan benda itu melarang larangan Allah. Tuan-tuan nak makan apa makanlah, jangan makan benda haram sudah. Yang halal ni banyak. Tuan-tuan nak minum apa minumlah, jangan minum yang haram sudah. Yang halal minuman tu banyak. Tuan-tuan nak pergi mana pergi jalanlah, semuanya halal. Tapi bila sampai waktu untuk ingat Allah, cuba berhenti seketika dengan berhenti sepenuhnya. Waktu solat sepenuhnya kita nak ingat Allah. 2-5 minit, 2 minit, 3 minit, mungkin 5 minit. Sepenuhnya. Waktu kita saya katakan sedikit masa untuk kita belajar agama Allah. Sungguh-sungguh kita. Kita patut malu pada Allah. Allah dah beri semua benda, semua ilmu. Allah tuntut kita kenal dia, belajar sikit untuk kenal dia. Sekejap je untuk kenal dia. Walaupun kita tak akan kenal Allah dengan sebenarnya. Tak ada orang yang kenal dengan Allah sebenarnya. Kerana lemahnya kita. Tapi Allah kata letaklah sikit masa untuk kamu kenal aku. Ia menjadi sebab kepada hidayah dan sebab kepada kasih sayang dan rahmat Allah. Tadi kita sebut semalam, yang duduk untuk belajar agama Allah tak pernah celaka walaupun niatnya berbeza. Mungkin niatnya nak tunggu kawan, niatnya cuma nak makan, tetap dia mendapat limpah rahmat Allah. Sebab dia berada pada situasi tempat di mana orang cuba kenal Allah, ingat Allah. Walaupun dia duduk dengan niat apa. Buat anak-anak ikut ayah je. Anak kita pun dapat keberkatan. Bagaimana kita kisahkan tentang Muhammad Al-Ghazali dengan Ahmad Al-Ghazali. Yang ayah dia bawa ke kuliah. Sampai tidur dan dakapan dia. Apa keberkatan dia dapat? Dua-dua jadi ulama besar. Imam Ghazali atau Muhammad Al-Ghazali. Dan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Seorang waiz, penceramah ataupun pemberi ceramah yang terkenal zamannya. Mereka sama-sama popular. Cuma kita di zaman kita je kita lebih kenal Muhammad Al-Ghazali. Atau Imam Ghazali. Pada zaman dia ialah Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali. Rahmatullahi alaihima. Dua-dua ni ayah dia bawa kuliah. Cuma duduk kat pera dia dan tidur kat pera ayah dia. Begitu setiap hari. Ayah dia bawa. Lihat keberkatan dia. Maksudnya, kita orang duduk tempat di mana dengannya dia akan kenal Allah, hukum hak Allah. Walaupun dengan niat pelbagai, tetap dapat kebaikan. Bayangkan orang yang betul-betul niat dia nak kenal Allah. Niat nak kenal Allah, pasti dia akan dapat lebih banyak. Yang saya akan duduk saya saja, sekadar tunggu kawan, sekadar mungkin ada niat pelbagai, termasuk anak-anak kecil yang sekadar ayah ikut, ayah ajak, mak ajak. Akhirnya keberkatannya melimpah ruah. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim bawa satu asar. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa. Wahai Isa, sebelum kamu nasihat orang lain, nasihat diri kamu. Maknanya apa? Apa yang kamu nak sampaikan pada orang lain, biar kamu buat dulu. Kemudian sampaikan. Kalau tidak, malulah kamu pada aku. Duk beri nasihat pada manusia, kamu sendiri tidak beramal dengannya. Dan ini sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Apakah kamu suruh orang buat baik tapi kamu lupakan diri kamu? Sedangkan kamu pandai baca kitab, kamu tak ada akal ke? Sebelum kita nasihat orang, satu langkah yang baik ialah kita cuba untuk hadam nasihat tersebut untuk kita. Bahkan kita berdoa, ya Allah, biarlah nasihat yang aku sampaikan pada orang lain, aku dulu terkesan sebelum orang lain terkesan. Biar aku dulu sedar sebelum orang lain sedar. Ya Allah, nasihat yang aku cakapkan ini, jadikan ia untukku terlebih dahulu sebelum ianya untuk orang lain. Dan bila kita nasihat, bukan tujuan menghina, tidak juga merendahkan, tapi untuk menyampaikan kebaikan, berkongsi kebaikan. Dan kita tahu bila kebaikan, kita lah nak buat dulu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa emas, tuan-tuan panggil orang ke, tuan-tuan ambil dulu. Ambil lah dulu, sekadar kita boleh ambil. Lepas tu kita panggil orang. Ada satu cerita. Di Terengganu ada satu tempat namanya Lubuk Mandi.
Ni Lubuk Emas. Cerita lama. Ni cerita orang kampung. Dia seorang tu tuan-tuan, dia pergi tempat tu. Dia pun jumpa emas. Dia senyap tak beritahu orang. Dia dulang seorang-seorang. Tapi jiran dia perasan tengok rumah makin besar. Kenderaan. Dia tak beritahu. Ini asal penemuan lubuk mandi. Di tengah tu banyak emas. Jiran pun perasan tengok. Tengok macam bukanlah kerja apa-apa. Keluar pagi petang balik. Kaya. Dah kawan baik. Apa pun ceritalah. Sebenarnya saya jumpa emas. Kawan ni pun ikut. Kawan dia cerita ke kawan dia. Cerita kawan lagi. Penuh orang dekat lubuk mandi. Penuh orang. Macam biasalah. Kerajaan tengok ada tu buat lesen. Kita ambil mudah lesen orang. Lesen. Akhirnya jadi tempat peluang emas. Datang syarikat swasta pula. Nak lombok. Kata ceritanya. Ialah, kalau kita jumpa dulu kebaikan. Mesti kita ambil diam. Tak beritahu orang lama. Agak-agak dah kaya baru beritahu orang. Begitu nasihat. Amal dulu. Biar sampailah kita baik. Kita mampu nasihat orang. Jangan kita duk nasihat orang. Duk sembuh orang tiap hari. Tapi kita sendiri tak beramal dengan apa yang kita nasihati. Sebab itu kita lihat. Keberkatan nasihat bila kita sendiri nak ambil kebaikan nasihat tu. Lebih daripada orang lain kita nak beri pada dia. Tanya tuan-tuan sekalian. Kita tahu satu benda satu keadaan baik. Benda baik. Tuan-tuan tahu kelebihan membaca surah Kahfi hari Jumaat. Misal katanya. Okey, tuan-tuan nasihat diri saya tak akan tinggalkan baca surah Kahfi. Saya tak sempat malam, saya ambil pagi. Tak sempat pagi, petang. Ikut mana pun saya akan pastikan tak terlepas hari Jumaat tanpa baca surah Kahfi. Andai kata mari tak teringat. Sebab sibuk, musafir, tak teringat. Bila teringat, cepat-cepat baca balik. Dah rasa menyesal. Kenapa boleh tak ingat? Dan dengan sebab kesungguhan kita beramal, kita pun juga beritahu orang. Awak, hari Jumaat jangan lupa baca surah Kahfi. Kita duk beramal sebelum tidur, baca Al-Mulk. Tak pernah tinggal Al-Mulk. Kalau tak dang lihat mushaf, secara hafazan. Kadang takut ngantuk ni, takut bila berada atas katil tunggu tidur, ni dalam kenderaan dah baca Al-Mulk. Kira-kira sampai hotel atau sampai tunggu tidur. Tapi dah baca Al-Mulk. Sungguh kita melazimi nasihat kelebihan surah Al-Mulk. Dan kemudian kita nasihat orang lain. Maka dia akan beri kesan yang baik. Kita tak pernah miss sedekah Jumaat. Sedekah-sedekah lain pun kita buat. Jumaat ni kita lebih buat. Oleh kerana Jumaat ini hari raya umat Islam. Hari yang penuh keberkatan. Kita dianjurkan Jumaat ni kita tambah ibadat. Bukan khusus ibadat. Tambah. Hari lain kita ibadat. Datang Jumaat lebih sikit. Macam tu kaedah. Dipanggil, kita tak panggil takhsis. Kita panggil taksir. Bukan mengkhususkan hari Jumaat. Hari lain semua jahat, belakang hari Jumaat je baik. Macam orang Kristian. Hari lain semua jahat, serigala, jadi syaitan, maka hari Ahad jadi malaikat. Sebagai mereka berfikir demikian. Kami boleh jahat hari apa-apa. Hari Ahad penting jadi baik. Bagaimana Yahudi sebagian Yahudi berpahaman. Hari lain kita jadi jahat, hari Sabtu kita baik. Manakala kita orang Islam tak diajar begitu. Kita tak diajar hari lain jahat, hari Jumaat jadi baik. Bukan begitu. Hari lain baik, hari Jumaat lebih baik. Hari lain pergi masjid, hari Jumaat lagi awal ke masjid. Hari lain selawat, hari Jumaat lagi banyak selawat. Hari lain sedekah, hari Jumaat lagi banyak sedekah. Jumaat di sisi umat Islam artinya memperbanyakkan lagi. Bukan mengkhususkan. Dalam hadis Nabi kata, la takhussu yaumal juma'ati bis-shaum bil-qiyam wala bis-shaum wala bis-siyam. Jangan kamu khususkan hari Jumaat untuk bangun qiyamul lail dan khususkannya untuk puasa. Datang hari Jumaat pun nak qiyamul lail. Hari lain tak qiyamul lail. Nabi kata jangan buat macam itu. Kerana ia menyamai cara pemahaman Kristian dan Yahudi. Misal kalau dia buat dosa ke? Tak dosa, tapi jangan berfikiran macam tu. Kerana kita diajar baik setiap hari. Tapi bila hari Jumaat, lagi baik. Kita nak jadi pemurah setiap hari. Datang tetamu, lagi pemurah. Tetamu datang, kita pemurah. Datang tetamu jauh, lagi pemurah. Ini tetamu biasa sebelah rumah. Tengah hari datang. Tetamu wajib. Kita layan. Ini tetamu, tetamu. Datang pula tetamu yang setahun sekali datang. Daripada Kedah datang. Lagilah kita akan ihtiram. Ini tetamu sebelah rumah pun bagi biryani. Tamu yang jauh lagi lah kita nak ihtiram banyak. Biar kalau boleh dia makan, buat bekal, buat balik Kedah. Kenapa ni tetamu jauh? Lebih kita ihtiram.
Tapi tetamu dekat tak? Pun ihtiram. Jauh kerana masalah jauh, lagi kita ihtiram. Kadang-kadang bagi duit, ni bagi duit minyak sikit. Sebab apa sanggup dia jauh-jauh datang tempat kita? Sanggup dia. Kita pun tahu kos datang tu jauh. Dia Kedah tu RM20, RM80, RM90. Minyak. Drive 12 jam, 14 jam, 6 jam. Semata-mata nak ziarah kita. Maka kita pun kita katakan meraihkan kebaikan dia. Dengan ajak dia makan. Kau boleh pagi sini, tengah hari sini. Malam. Kerana kesungguhan dia datang. Boleh kalau kita kaya pula bagi duit lagi. Tak kaya pun boleh bagi duit. Ni ambil si minyak sikit. Oh dia tak nak. Ni bagi anak-anak. Sebab tu orang jauh ni semangat sikit nak ziarah. Ni saudara datang dari jauh. Homestay cari sendiri. Makan cari sendiri. Itu dia akhirnya tak nak balik kampung. Itu tak nak dia ziarah kita. Sebab kita tak reti raikan dia. Kalau ada saudara mara kita tuan-tuan. Datang dari jauh ni. Datang semata-mata rumah kita. Tiba hari datanglah kita buat sibuk. Buat itu, buat ini. Ini takkan datang lagi. Dan kita terlepas peluang untuk buat baik. Jadi kita nasihat diri kita. Untuk sentiasa mengambil peluang kebaikan yang ada. Dan Islam ajar kita macam saya sebut konsep hari Jumaat dalam Islam. Hari Jumaat bukan pengkhususan ibadat tetapi penambahan ibadat. Tuan-tuan datang hari Jumaat, tuan-tuan mesti fikir nak tambah ibadat. Kalau selawat biasa 100 kali, datang Jumaat 1000 kali saya nak selawat. Kalau istighfar hari lain 100 kali, datang Jumaat 1000 kali saya nak istighfar. Kalau hari lain saya sedekah RM10, datang Jumaat RM100 saya nak sedekah. Kalau biasa saya ke masjid, lagi 10 minit nak zuhur, lagi 20 minit nak zuhur, datang Jumaat 1 jam sebelum Jumaat. Kalau biasa hari lain baca juzuk Quran, datang Jumaat 2 juzuk saya baca Quran. Biasa hari-hari lain kita solat subuh pendek je, datang Jumaat sujud sajdah kita. Untuk baca lebih panjang. Kata ini, bagaimana orang Islam memahami Jumaat? Jumaat berarti bertambah kebaikan. Bukan pengkhususan ibadat. Dan kita tak menyamai cara Kristian faham hari Ahad je, Yahudi faham hari Sabtu je. Kita faham hari Jumaat berbeza. Istiqamah. Jadi Allah menasihat, Allah mewahyukan pada Nabi Isa, sebelum kamu nak nasihat orang, pastikan nasihat itu menjadi hak kamu dulu. Dikatakan, malu ni ada berapa bahagian. Setengah ulama kata malu ni ada 10 jenis. Tapi kita tengok apa pengarang kita sebut. Mana kurang kita akan topak dia. Yang pertama malu disebut malu jinayah. Haya'u jinayah. Atau diterjemah di sini, malu kerana suatu pelanggaran. Bila buat satu kesalahan, rasa malu. Ini berlaku pada Adam AS. Adam, bila dilanggar perintah Allah, maka dia, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika mana Adam AS melakukan kesalahan memakan buah larangan beserta dengan Hawa, maka dia pun jadi telanjang. Pakaian yang dipakai hilang. Telanjang. Maka kata Allah, fakhasifan, lalu kedua-duanya berlari, berlindung pada daun-daun syurga. Min waraqil jannah. Nak tutup malu dia. Tetapi malu yang lebih dia malu kerana dilanggar perintah Allah. Contoh kalau kita ada pakaian, tiba-tiba dicabut pakaian kita, malu tak malu? Malulah. Ini kita panggil malu al-haya'un nafsani, malu secara fitrah, atau dipanggil jibili. Malu secara fitrah. Telanjang depan orang, semua orang malu telanjang depan orang. Ditanggalkan seluar depan orang. Atau buat benda-benda yang biasa orang tak buat lah. Maka Adam AS, ketika mana dia melakukan kesalahan, maka tercabut semua pakaiannya. Dia dan Hawa. Maka mereka pun malu. Fakhasifa. Lalu mereka cuba lari, berlindung melalui daun-daun yang ada dalam syurga. Setengah ulama kata itu daun pokok tin, kerana daunnya besar. Kalau zaitun, kecil je daun dia. Tin, berlindung. Sebab dalam Quran dia sebut min waraqil jannah, daun syurga. Faqasifa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu kedua-duanya cuba berlari berlindung di belakang daun syurga. Allah Ta'ala tanya dia, kenapa lari? Kenapa kamu lari? Daripada aku?
Ya Allah bukan lari daripadamu tapi malu. Bukan sekadar malu kerana tetangga pakai. Bukan. Malu kerana buat salah. Pada Tuhan yang maha baik. Tetapi ini malu dipanggil malu jinayah. Malu sebab kita buat salah. Ini satu bentuk malu. Jadi kalau orang dibuat dosa lepas tu dia tak malu, maka imannya ada masalah. Orang-orang yang beriman, yang ada iman, bila mana dibuat satu kesalahan, dia akan datang rasa malu. Contoh kita marah orang tak bersalah. Rasa malu apa? Rasa malu. Ada dia tak bersalah, kenapalah kita marah dia? Kita bertindak melampau. Melampau. Anak kita salah, malah kita marah. Tapi kadang-kadang melampau kita. Cara kita bertindak kesalahan anak kita tadi. Mungkin kita pukul tak padang salah dia. Lepas tu kita pun menyesal. Malu kita. Kerana kita menghukum cara melampau. Itu tanda kita ada iman. Malu isteri tu gaduh dengan suami. Tiba-tiba isteri ni angkat suara tinggi. Maki pula suami. Tapi bila dia sedap malunya, kenapa saya buat macam tu? Walau saya isteri wajib merendahkan suara pada suami. Tak maki suami. Itu tanda dia ada iman. Suami pula misalnya, dia marah ke isteri dia. Lalu dia menghina isteri dia. Dia memukul isterinya. Akhirnya dia sedar tu salah. Maka datang malu dia. Dan tanda orang tu malu, dia akan layang lebih berkali ganda baik daripada sebelum itu. Kalau anak dia tadi saya kata dia silap hukum, maka dia akan jadi lebih baik daripada sebelum itu. Sebelum ni kalau pergi kedai makan, anak dia order, dia tentukan. Kau tom yum sudah. Tom yum pun tom yum sayur je. Ya, budak tak kata apa. Kali ni sebab ayah dah nyesal pukul silap pukul, anak order apa order? Order semua. Makan, bagi buku ini. Kenapa kita malu dengan kita buat salah tu? Lalu kita pun nak backup balik dengan cara buat baik lebih. Kita silap banyak ataupun silap hina isteri kita. Kita pun tahu salah. Bukanlah satu akhlak yang baik kita menghina isteri kita. Kita tegur kesalahan dia, okeylah menghina isteri. Tak boleh. Kalau kita hina dia kau-kau. Habis keturunan dia kita mungkin. Dia kata awak ni keturunan mak lampir ni. Marah. Awak sekian-sekian. Tiba lepas tu menyesal Allah. Kenapa duk hina isteri yang menjadi ibu pada anak-anak kita. Menyesal. Tu ajak pergi kedai emas. Ya awak nak apa ambil. Kan dia menyesal. Maka dia tak lagi tengok nilai emas tu. Oh, untunglah kalau kena marah Ustaz. Dapat emas lagi. Maksudnya orang bila dia menyesal, kita akan nampak watak dia akan lebih baik daripada sebelum. Itu tanda memang dia menyesal. Bagaimana berlaku pada Adam AS. Adam tak lagi angkat muka dia ke langit, dia malu. Dan dia sentiasa ingatkan isterinya. Jangan pernah lagi tertipu dengan syaitan. Jangan cukup sekali cukup. Sentiasa ingatkan isteri dia. Sentiasa ingatkan anak-anak dia. Saya tidak mahu ini berlaku kepada anak-anak dia. Cukup dengan apa yang berlaku padanya. Kita lihat bagaimana malu ini datang daripada iman. Jadi soalannya ialah, kalau kita lepas buat salah, kita tak rasa malu. Wa imma, kita ada masalah iman. Wa imma kita jahil tentang makna kesilapan kita. Kadang-kadang kita rasa macam benda tu tak salah. Benda tu tak salah. Kata orang asal tak pakai tudung. Lepas tu tahu kesilapan dia mula pakai tudung. Setiap kali dia teringat zaman tak pakai tudung, dia rasa malu. Akhirnya dia kata, boleh tak tolong bakar gambar-gambar saya tak pakai tudung. Boleh tak jangan simpan gambar-gambar saya. Apa macam tu? Kenapa? Ini benar-benar malu iman. Tapi orang yang kita tengok pakai tudung, gambar tak pakai tudung, masih tersebar, dia pun buat dek. Ini dia ada masalah keimanannya, kan dia tak rasa bersalah. Kita tuan-tuan, bila pernah buat salah, dan kita tahu itu salah. Bila kita ingat balik, kita rasa macam lebur hati kita. Kenapalah aku buat benda-benda macam ini? Atau kita nak lalu tempat yang pernah kita buat maksiat pun tak nak. Tempat di mana kita pernah buat maksiat. Atau kita tak nak pun berkawan dengan kawan-kawan yang punca kita buat maksiat. Tak nak. Kalau aku kawan dengan kau lah, aku buat maksiat. Sebab apa? Datang malu sesudah kita buat kesalahan. Yang kedua, malu disebut sebagai malu kekurangan atau kecuaian. Maksudnya malu kerana tak dapat memberi khidmat sebenar. Sebagaimana malu malaikat. Waktu mana malaikat sujud pada Allah, lalu ditiupkan sangkakala, mereka semua angkat kepala mereka. Tanda berakhir waktu sujud. Lalu apa kata malaikat? Rabbana ma'abadna kahaqqal ibadah. Wahai Tuhan kami tak ibadat pada kamu dengan sebenar-benarnya. Ini malu rasa kecuaian. Ini yang patut kita rasa.
Kalau tuan-tuan rasa ibadat kita hebat sangat, dengar cerita malaikat ni. Yang daripada mula dicipta sujud, kemudian bangun daripada sujud ketika mana kiamat, dan berkata, ya Allah kami tak sembah kamu dengan sebenarnya. Tuan-tuan sekadar kita pergi umrah 4 kali dah rasa macam banyak, kemudian rasa macam dah hebat. Kita belum menyempurnakan hak Allah lagi. Kita belum menyempurnakan hak syukur. Kadang kita qiyamul lail setengah jam, dia berasa dah beri hak Allah. Tidak. Kadang kita proses Isnin Khamis dah rasa macam bagus. Belum. Atau kalau proses seluruh hari, belum tunaikan hak Allah. Belum. Kalau saya pernah cerita tentang macam mana tuan-tuan cara nak balas jasa mak ayah. Tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan tak boleh balas jasa mak ayah. Cukuplah dia melahirkan kita, tak ada kita tak mampu buat macam dia. Cukuplah kita ni daripada benih ayah kita, yang kita tak mampu buat macam ayah kita. Maksudnya, ayah kita sebab kita ada, bukan kita sebab ayah kita ada. Jadi kalau kita fikir balik, boleh tak balas jasa mak ayah? Balas tu boleh, tapi tak akan sama dan tak akan sempurna. Ingat Abdullah bin Umar ketika mana seorang lelaki yang dukung anaknya, dukung mak dia, sepanjang haji. Dia bertanya kepadanya, apakah saya telah membalas jasa mak saya? Kata Allah, memang tidak. Walaupun sekali nafas waktu cuba mengeluarkan kamu daripada rahim dia. Jangan cerita dia menyusu kamu tu 2 tahun. Jangan cerita dia malu sebab kamu. Jangan cerita yang dia duduk cebok kamu setiap hari basuh berak, basuh kencing. Jangan cerita hal-hal yang lain. Dan bila kita tahu hak mak ayah pun kita tak boleh balas, apa tadi hak Allah? Jadi kali itu kita sentiasa rasa ibadat ni tak cukup. Tuan-tuan dengan penuh rasa ibadat kita banyak cukup. Tak cukup. Kalau tuan-tuan zikir 10,000 kali sehari, tak cukup. Jangan pernah rasa banyak. Ini dipanggil malu taksir, malu rasa cuai. Tak mungkin kita dapat beri hak pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dinamakan sebagai malu ijlal. Malu kerana mengagungkan Allah. Malaikat Israfil, malaikat yang amat besar. Antara kategori malaikat yang besar. Sayapnya cukup besar, bahkan lebih besar daripada malaikat Jibril AS. Kerjanya ialah meniup sangkakala. Di mulutnya ada alat peniup sangkakala. Matanya mendongak ke atas menunggu arahan Allah. Sayapnya tidak dikembangkan. Kenapa? Malu. Malaikat ni kuat, gagah. Dia malu nak tunjuk kuat gagah dia di hadapan kebesaran Allah. Kita gini, kita bagi contoh. Kalau ada orang tu dah alim. Kemudian dia duduk sebelah orang alim pada dia. Dia berani tak bercakap tentang ilmu dia? Tak berani. Kalau ada seorang tu alim, duduk sebelah orang alim pada dia lagi. Dia berani tak bercakap? Tak berani bercakap. Suruh ceramah 5 minit pun tak nak. Walaupun selama ceramah tiap-tiap hari. Dia tak berani depan orang alim. Malu. Kata kita kaya. Tuan-tuan pun duduk depan orang kaya pada tuan-tuan. Kaya pada kita tahu dia kaya pada kita. Apakah tuan-tuan berani cerita buat teori bisnes dengan dia? Tak berani. Dia kaya pada kita. Kita mungkin ada boat lah. Dia ada pelabuhan. Kaya. Kita ada private jet. Dia ada syarikat penerbangan. Berapa ratus jet dia ada. Berapa buah kapal terbang dia ada. Tuan-tuan kita ada rumah banglo. Dia ada pulau. Tuan-tuan duduk depan orang kaya ni. Tuan-tuan kecil. Saya nak bercakap buat bisnes tak berani. Tak terkeluar. Lekat kat sini. Kenapa? Memuliakan dia. Sama juga saya kata orang alim. Ada seorang ulama. Anak murid ni hafiz Quran. Hebat. Dia kata, tanya anak murid dia. Sekiranya kamu jadi imam, aku jadi makmum. Apakah kamu ingat Quran? Tok Guru, kalau Tok Guru jadi makmum, separuh Quran saya akan hilang. Tok Guru duduk belakang, walaupun dia dah hafiz, dia punya berdebar dia. Tok Guru dia alim pada dia. Dia boleh hilang separuh Quran. Dia kata Tok Gurunya, bagaimana kalau kamu membayangkan Allah di hadapan? Pasti tak tersebut kamu ayatnya. Maksudnya kalau kita macam, dia tengah bercakap ni, depan kita Tok Guru kita, tak keluar ayat Quran tu. Tak keluar hadis, takut salah. Kenapa? Ijlal. Membesarkan orang lebih hebat pada kita. Ini malaikat Israfil. Tak berani tunjuk kepak sayap. Kenapa? Di hadapan Allah. Malu. Tutup sayap. Tak berani. Ini panggil malu ijlal. Kemudian malu seterusnya dipanggil malu karam. Hayaul karam. Sebagaimana malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya waktu sahabat-sahabatnya datang ke rumah Rasulullah pada
jamuan kahwin Rasulullah, mereka tak keluar. Ceritanya, bila Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab bintu Jahash, Nabi pun buat jamuan. Sahabat pun datang. Maka sahabat datang dalam balik akad Nabi SAW. Bilang jamuan ni tengah malam. Buat malam. Maka dia orang makan. Lepas makan sembang. Makan sembang. Dan hari makin lewat. Maka Nabi SAW bila balik rumah. Buat jamuan rumah isterinya Zainab. Ataupun rumah di mana Rasul bersama Zainab. Tengok sahabat tak balik-balik. Nabi dia punya malu. Tak berani kata tak nak balik lagi ke? Tak faham-faham. Nabi tak cakap. Nabi malu. Walau Nabi SAW kau cakap orang dengar. Dan ini pula rumah Rasulullah SAW. Tapi kalau dia kena malu takkan nak halau orang. Nabi tahan. Orang ni tengok makan sembang. Maka Rasulullah pergi rumah isteri yang lain. Dan isteri lain pun mengucapkan tahniah. Mendoakan keberkatan untuk Nabi SAW. Nabi pulang tak balik lagi pokok ni. Duduk sembang. Akhir turun ayat ni. Wala musta'nisina li hadith. Fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith. Kamu kalau sudah makan belah. Ayat kita. Belah. Kalau pergi dah jamuan ni, kita kena faham huruf lah. Bukan maksud saya, ustaz kalau pergi jamuan makan belah macam tu. Jangan salang keruk dulu, jangan belah-belah macam tu. Maksud kita katakan lagi tu, artinya kita dah makan, sembang sikit-sikit, doakan untuk tuan rumah. Tuan rumah kan dia tulis waktu majlis tu pukul berapa. Maka pandai-pandailah kita beredar dengan hormat. Tak adalah kita macam kita pemilik majlis. Jadi sahabat-sahabat ni, dia ingat Rasulullah tak marah pun kata dia. Rasulullah tak marah. Rasulullah tak tegur pun. Rasulullah kerana dia malu, dia takkan tegur. Bila tetamu datang, antara sifat orang malu, dia takkan halau tetamu. Kita tuan-tuan bertamu sama orang. Tamu pula lepas isyak tengah malam. Kawan ni sukalah tetamu angkat makanan. Dia angkat macam-macam dah. Kita pun dah makan macam-macam. Dia pun tengok kita tengok dia. Tak balik-balik. Dah hati tak balik lagi. Macam mana nak buat suruh balik ni? Sebab dia tuan rumah yang mulia, dia takkan halau. Awak tak boleh balik. Dia takkan cakap macam tu. Dia pun olok-olok bangun. Buat kerja lain. Lepas tu duduk. Kalau orang faham, dia pun faham. Oh, ni masanya balik. Bangun. Tuan rumah ni punya balik tak lagi. Dah nak balik. Tak bagi balik lagi. Duduk balik. Maksudnya balik lah. Kalau dah nak balik, maksudnya balik lah. Balik. Ini ni, pembaris ni. Ini betul benda ni susah. Ini, tuan rumah dah buat semua gaya-gaya. Kalau kita orang bijak. Kita orang bijak. Kita dah tahu kalau pergi rumah orang, pergi pulak malam, pukul berapa kita kena balik. Dan kita pun boleh tahu cara dia bercakap dengan kita. Macam mana cakap dia punya dah nak mendarat, pasal dah nak tidur. Mata dia dah kenyik kita sebelah, kenyik macam tu. Ngantuk lah tu. Dia pun faham. Maka kita kata minta dia lah, lewat lah. Tak apa, jangan balik lagi, awal lagi. Kita pun tengok intonasi dia. Dia kata jangan balik lagi, awal lagi. Tu ke ayam-ayam je ni. Rupanya betul sebab dia seronok kita duduk lama. Duduk setelah, boleh sekitar 5 minit kan. Tapi kalau kita tahu itu cuma ucapan je. Kerana sifat malu dia, takkan dia kata, eloklah awak balik. Pun dah lewat ni, balik cepat-cepat. Kita kan, ini sensitif. Cakap macam Allah, dia halau aku. Padahal dah duduk 2 jam lah. Halau ni belum sempat duduk, dah kena halau tu halau. Ni duduk 2 jam, biryani dah makan, nasi dagang dah makan, nasi minyak dah makan. Orang rumah silap cakap je, patut balik dah ni. Dia kata halau. Itu masalah dalam bab ini. Maka Nabi SAW tak akan kata pada sahabat, sila balik. Tak akan. Duduklah sampai larut malam tengah malam. Nabi sabar. Guna syarat pun sahabat tak faham. Akhirnya turun wahyu Allah. Wala musta'nisi li hadis. Jangan duduk bersembang lepas makan. Di sini tuan-tuan maksudnya secara uruf. Kalau kita dapat, kita baik kita jadi tetamu, baik kita jemput dalam jamuan, ialah jamuan kahwin ke, jamuan sunat ke, benda jamuan sekalipun kita dipanggil, kita pandai membaca masa. Waktu balik, maka kita balik. Waktu kalau kita nampak dia suka kita duduk lagi. Kita melawat orang sakit bersama. Orang sakit nak rehat, nak tidur. Dia orang baik, dia tak akan halau kita. Awak ni dah saya sakit, awak tambah lagi sakit. Dia tak akan, dia orang baik. Maka dia pun tunggulah kita balik bila nak balik.
Maka kita kena faham, ada orang sakit, dia suka kita duduk lama dia. Ada orang sakit tak suka kita duduk lama, dia pun nak tidur, mengantuk. Kita pun tengok mata dia tak boleh nak buka. Kita pun tengok suara dia lemah nak layan kita. Kita pun minta dia baca doa balik. Tapi ada orang tak pandai, sehingga ada sahabat-sahabat kita, ni kawan-kawan kita yang gelima-gelima lah. Dia kalau sakit, dia keluar arahan jangan beritahu orang dia sakit. Sebab apa? Dia takut orang ziarah dia. Kenapa? Lama. Maka ini peluang dia rehat. Maka bila sakit, geng-geng yang dekat dengan dia akan blok berita daripada makluman orang lain. Tak nak beritahu. Kalau kata jangan ziarah, nampak sombong sangat. Tak beritahu, diam je. Kerana gangguan. Jadi kita faham orang. Saya tak kata secara mutlak. Tuan-tuan kena faham secara mutlak. Jangan kita sebut, kalau pergi orang makan cabut. Jangan, awak jangan faham mutlak macam tu. Mengikut uruf dia. Kalau lepas makan, tuan rumah suka sembang kita. Sejam, 2 jam. Bukan tuan rumah, kita pun tahu. Dia kata jangan balik lagi. Betul arahan dia jangan balik. Sebab dia suka sembang kita. Ada benda lagi nak cakap dengan kita. Apa masa, bila kita kata nak balik, dia pun dah tak alang. Maka kita pun balik dengan baik. Maka Rasulullah SAW ini dipanggil hayaul karam. Malu kerana sifat pemurah. Malu sifat pemurah, Rasulullah tak akan halau tetamu. Nabi akan biarkan tetamu faham sendiri. Kita, habis tak kalau saya terima tetamu. Tetamu tak balik-balik. Boleh tak saya halau? Boleh halau lah. Tak ada masalah. Itu hak kamu. Tapi bila awak ada sifat baik, benda tu akan memberi kesan secara reputasi kita. Bisa kau jenis tak faham. Siap dia blending kat caution kita macam nak tidur malam dekat sini. So hati kita. Macam nak tidur sini tengok cara dia tak nak balik. Tu kalau macam tu kita pekat keluar. Jom. Kita orang lain tidur kat luar semua, tidur dekat dalam. Dia tak faham juga Ustaz. Memang duduk 3 hari. Masalah ni tuan-tuan kena cakap betul lah. Ada yang jenis macam tu. Ada teman-teman kita, sahabat kita, dia baik. Tapi dalam bab adab bertamu fail. Tentang ramai orang baik. Tapi dalam bab adab ramai fail. Dia tak faham bagaimana cara beradab sebenarnya. Mungkin kerana jahilnya tentang ilmu agama. Atau kerana silap wasangka dia pada tuan rumah tu sendiri. Dan ada setengah tuan rumah malam pun dia tak suka orang datang. Jadi kalau kita nak pergi rumah dia malam, kita beritahu awal-awal. Boleh tak saya datang malam? Kalau dia, saya malam biasa ada urusan. Tak payah tanya urusan dia apa. Itu tak suka. Dia tak boleh datang pagi. Kerana orang Al-Karam dia tak akan halau kita. Dia akan sebut sesuatu yang orang bijak akan faham. Bila dia sebut dia ada urusan, maknanya dia tak sedia terima kita. Dia tak perlu kita tanya urusannya apa. Atau kita nak cakap sebenarnya saya malam tak suka datang tamu. Mungkin takut kecil hati orang ni. Orang ni cuma ada waktu malam. Jadi pandai-pandai kita beradab. Dua-dua belah pihak. Kemudian malu yang berikutnya dipanggil malu tahasyum. Atau di sini disebut malu kerana hubungan kaum kerabat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ada penyakit sentiasa keluar air mazi. Mazzak. Kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan mazzak. Tapi aku malu nak tanya direct pada Rasulullah sebab isteri aku ialah anak Rasulullah. Sebab mazzak, mazi ni maksudnya berkait dengan kekuatan nafsu. Orang biasa keluar air mazi ni orang kuat. Ini kering tak keluar air mazi itu ada masalah. Ini mazzak. Jadi nampak, yelah. Hati fikir, ayah ni fikir. Wah, no dia dengan anak aku. Macam tu. Maka kata Sayyidina Ali, aku malu nak tanya bab tu. Aku pun minta Miqdad bin Aswad tolong tanya. Jangan tanya, saya bermazi, beritahu. Macam mana hukum lelaki bermazi? Macam mana nak buat? Rasulullah tahu dah siapa ni. Tenang. Tapi lihat, ahli ni malu. Artinya tuan-tuan benda-benda yang bersifat malu kerana hubung kaum kerabat, kita tak cakap lah. Tetapi kita duduk depan mak mentua kita yang mentua. Takkan kita nak cerita bab romantik depan mereka? Kita kalau duduk depan mak mentua yang mentua, tak berani pun cium bini kita. Kenapa? Malu mak depan mak ayah ni. Kan bini aku. Walaupun bini awak, kita akan ada rasa malu. Ada tak orang berani cium bini depan mak ayah ni? Cium betul-betul kan, cium sikit-sikit cium betul. Apa ni? Dia tak berani. Mak ayah mentua, Ustaz, malu. Kan tak sesuai lah depan mak ayah. Atau kita pun kadang-kadang malu nak tunjuk aksi romantik kita depan anak-anak. Malulah kita. Takkan tuan-tuan nak tunjuk. Melainkan tuan-tuan tak malu. Lepas tu kita tak pernah tengok mak ayah kita buat aksi romantik. Tahu-tahu ada adik. Dari mana adik datang? Ke bilik ni ajaib sungguh keluar adik. Tak pernah tengok. Adalah romantik bercakap, adalah romantik secara fizikal tak ada.
Ada mereka makan sifat malu. Bila orang tak malu, akhirnya beri kesan pada anak, beri kesan pada hubungan dengan mertua. Maka Ali bin Abi Talib, dia malu pada Nabi SAW. Nak cerita, saya lelaki yang keluar mazi banyak. Dia kerana kekuatan dia. Maka bila saya malu, saya suruh orang tolong tanya. Lalu Miqdad bin Asad tanya Rasulullah, macam mana orang kena penyakit mazi? Kata Rasulullah, dibasuh zakarnya dan diberuduk. Yaghsil zakarahu summa yatawadda. Air mazi tadi dibasuh, tidak wajib mandi. Cuma dibasuh, dia najis. Dibasuh, kemudian berwuduk. Basuh dua tempat tu, kemudian berwuduk. Maka ini dipanggil malu apa? Dia panggil haya'ut tahasyum. Malu kerana hubungan kaum kerabat. Macam saya sebut tadi, kalau tuan-tuan, ayah, mak yang ada malu, kita tak tunjuk romantik depan anak-anak. Sementara depan orang lain. Yang jadi perangai tunjuk romantik depan Facebook, sekian-sekian. Jadi mungkin kurang malunya. Atau mungkin dia ada niat yang lain. Wallahu lebih sawab. Kita tak banyak nak komen lah, tapi kita ingatkan. Oh, hal-hal romantik jangan ditunjukkan pada orang. Hatta pada keluarga terdekat pun kita tak tunjuk. Tunjuk sikit-sikit biasa, pegang tangan tu biasalah. Tunjuk kita suap bini makan tu biasa sebab semua orang suap. Tapi tunjuk lebih pada tu, melampau-lampau. Guna segala ayat. Tahu-tahu bergaduh belakang. Itulah fitnahnya. Tapi biar kalau romantik-romantik betul lah tuan-tuan. Bagus depan orang, bagus juga belakang orang. Jangan depan orang, depan kamera dia punya senyum. Habis je kamera shoot, muka masang balik dulu. Pandai berlakon. Kenapa dia tak jujur? Jadi, saya katakan tak patut kita tunjukkan sifat romantik depan orang. Hatta depan keluarga terdekat pun kita elokkan. Melainkan kadang benda yang saya katakan maklum. Duduk dekat-dekat tu biasalah. Jangan dengan bini depan mak ayah. Bini duduk sebatu jauh. Kenapa tak tunjuk sah? Itu teruk. Awak tunjuk gaduh pula. Maksudnya biasa duduk biasa. Takak pegang tangan tu biasa. Tapi jangan melampau. Hatta dalam membicarakan hal seksual. Tak patut seorang anak berbicara hal seksual depan ayah mertua. Ini memalukan. Atau dia bercakap depan anak-anak dia. Kerana anak-anak dia melihat isteri dia itu ibu dia. Bukan subjek seksual. Maka tak patut dia cakap macam tu. Dia diam. Jadi hal-hal ini berkait dengan bagaimana malu kita. Sebab tu bila kita ada krisis malu ni tuan-tuan. Sebenarnya kita ada krisis iman kita pada Allah. Bagaimana kata ulama. Bila sikit malu berarti sikit iman dia. Kerana tertegaknya malu kerana kuat iman. Makin kuat iman seseorang makin malu. Malu. Dia tak akan tunjuk benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah pada masyarakat. Dan satu lagi dipanggil malu haya'u istihqar. Atau malu kerana memandang sesuatu dengan sedikit. Maksudnya, satu ketika Nabi Allah Musa berdoa, Ya Allah, aku adalah nak minta dunia tapi aku malu, Ya Allah. Minta dunia denganmu malu. Ya, dengan Allah minta akhirat. Dengan Allah minta syurga, minta dipelihara dari neraka. Tapi untuk minta dunia aku malu dengan kedudukanku sebagai seorang Nabi. Malu. Tapi aku ada hajat pada dunia. Kata Allah, wahai Musa, jangan malulah. Minta denganku walaupun kamu nak garang untuk uli gandum kamu. Ataupun kamu nak makanan binatang ternakan kamu, kambing kamu. Minta denganku, Ya Allah, ni makanan kambing mahal, Ya Allah. Misalnya. Ya Allah, kurangnya makanan kambing, perbanyakkan makanan kambing. Artinya Allah nak ajar Musa AS. Walaupun kedudukan kamu mulia, hebat, seorang Nabi. Yang biasa Nabi tak akan minta dengan Allah benda kecil-kecil ni. Tapi Allah tegur, jangan, bahkan minta. Sekecil-kecil perkara minta. Kata rumah kita tak ada garang, tak ada apa. Minta dengan Allah. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan pergantungan sungguh kita pada Allah. Contoh kita ni kalau sayang sangat. Kita ambil contoh kalau bini tu, dia sayang sangat ketuk laki dia. Suami dia. Tok laki ni bahasa kasar sikit, tok laki dia. Suami dia disayang, dia akan minta semua suami dia. Semua. Bang beli tu, beli ni. Bukan dia tak ada duit. Sepah duit dia. Tapi kerana dia nak tunjuk sayang, pergantungan, semua minta. Suami pun sama. Dia nak tunjuk sayang ke isteri, semua dia suruh isteri dia buat. Dia tak tolong ambil stocking, pakaikan kat kaki saya boleh. Mengada-ngada lah tu. Itu tanda dia nak mati, pakaikan. Ini dia nak betul-betul dia sayang. Dia akan bermanja. Orang manja je. Suruh buat air boleh tak tolong suap. Apa orang tua ni menjadi-jadi akhir ni. Itu tanda dia nak mati. Selesaikan masalah dia. Artinya tuan-tuan sekalian, bila seorang itu mula dekat dengan Allah,
Maka tiada sesuatu yang terhijab untuk dia meminta dengan Allah. Tak ada. Tapi bila datang rasa malu, tetap tak nak. Itu kisah Musa AS. Waktu mana nak mengungkapkan hal dunia, dia bimbang dan dia malu. Lalu Allah kata, wahai Musa, mintalah. Walaupun garam untuk gandummu, untuk uli gandum, walaupun makanan untuk ternakkanmu. Itu tidak menghalang untuk aku beri. Tak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.